إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أما بعد. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini dapat sama-sama lagi dengan tuan-tuan untuk kuliah subuh pada pagi ini. Mudah-mudahan kita semua diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan Allah, pagi ini kita insya-Allah secara khusus kita akan bincangkan berkaitan dengan tajuk Ramadan kita yang akan menjelang tak lama lagi, iaitu pada kita akan tengok anak bulan pada hari Rabu ni. Mudah-mudahan kalau nampak anak bulan maka hari Khamis kita akan berpuasa, jika tidak kita akan berpuasa pada hari Jumaat. Topik pada pagi ini dalam ayat Allah Subhanahu wa taala ialah berkaitan dengan masalah-masalah Ramadan. Jika ada sebarang persoalan, tuan-tuan boleh tanya direct sekali lagi. Saya buka dulu mukadimah berkaitan dengan Ramadan. Kemudian saya buka untuk soalan, jika ada sebarang soalan ingin bertanya, setakat mampu untuk dijawab saya cuba jawab. Jika tak boleh jawab, saya sebutkan wallahu a'lam. Senang, jawapan paling senang. Dalam perbincangan berkaitan dengan Ramadan dan mati Allah Subhanahu wa taala, kita semua tahu, dah biasa dah dengar, Ramadan ini diambil daripada perkataan ramdha, antaranya ialah maksud membakar. Dan dari segi untuk istilah puasa itu dari segi bahasa maksudnya ialah al-imsak, menahan. Kalau seorang itu dianggap tidak bercakap, boleh kita katakan dari segi bahasa itu orang itu berpuasa daripada bercakap. Dipanggil itu definisi dari segi bahasa. Apa dari segi istilah yang disebutkan oleh para ulama ialah satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menahan diri daripada makan dan minum, daripada segala perkara yang boleh membatalkan puasa, bermula daripada terbit fajar hinggalah terbenamnya matahari. Itu takrifan ataupun definisi yang diberikan oleh para ulama. Antaranya lah, antara definisi yang ada berkaitan dengan puasa. Dan puasa ini dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, untuk puasa wajib, semua tahu bahawa puasa Ramadan itu adalah salah satu daripada rukun Islam. Dalam turutan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang riwayat hadis yang pada kedudukan yang keempat, ada riwayat hadis yang letaknya kedudukan yang kelima berdasar riwayat hadis yang ada. Di antara hajjul bait dengan saum Ramadan, ada yang letakkan, ada riwayat mengerjakan haji dulu kemudian puasa pada bulan Ramadan, dan ada juga riwayat mengatakan bahawa puasa Ramadan dahulu kemudian barulah mengerjakan haji, mengikut turutan, mengikut keturutan yang ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bila puasa Ramadan ini, bila sebut ketetapan puasa Ramadan, seperti mana yang saya sebutkan daripada awal, Ramadan tidak boleh ditetapkan dengan falak semata-mata.
ataupun maknanya tak boleh merujuk kepada takwim, kerana arahan daripada Nabi SAW, Nabi telah mengarahkan supaya kita berpuasa dengan melihat anak bulan dan menyambut hari raya dengan melihat anak bulan. Jika itu tak mampu, barulah beralih kepada takwim, barulah beralih kepada kita kata ilmu yang dipanggil ilmu falak atau pengiraan tarikh yang kita telah ketahui, seperti mana dalam kalender-kalender yang ada. Dan itu berlaku apabila anak bulan tidak kelihatan. Dan anak bulan tidak kelihatan itu ada pelbagai sebab. Antaranya macam Allah Subhanahu wa taala ghumum, sebenarnya dah sebut dalam hadis Nabi SAW, fa in ghumma alaikum, kalau awan tebal gelap tak nampak, maka faqmilu iddata syahr, maka sempurnakanlah bilangan sebulan, bulan Syaban itu. Jadi kita kata kaedahnya dalam sebut dalam hadis Nabi SAW, first, yang pertama sekali kena tengok anak bulan walau bagaimana sekalipun. Raya, puasa dan raya, kedua-duanya melihat anak bulan. Bila dah nampak anak bulan, makanya tuan-tuan mati Allah, kita dalam saya rasa tak ada khilaf dalam masalah sembahyang tarawih dulu barulah kita berpuasa. Sebab di sana ada ajaran sesat di Malaysia ni, saya dimaklumkan bahawa ada satu ajaran sesat ni, dia kata puasa dulu baru tarawih. Jadi itu satu perkara yang bertentangan dengan apa yang saya rasa tidak ada khilaf di situ setakat yang saya tahu, wallahu alam, bahawa kita tarawih dulu barulah kita melakukan puasa. Maka malam tu kita pun tarawih, bilangan rakaatnya terpulang, ada geng 8, ada geng 12, ada geng 20, pulanglah. Tuan-tuan nak masuk geng mana, tak ada dipaksa, tidak ada paksaan untuk masuk geng 8 ke geng 20 ke. Yang pastinya yang perlu diketahuinya tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala ialah melaksanakan ibadah itu. Itulah yang terbaik. Sebab sekarang ni kita kata masyarakat Malaysia lah khususnya, mengatakan amnya seluruh dunia tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, mentality memang dah ada kumpulan yang akan buat 8 dan kumpulan yang akan buat 20. Bukan setakat di Malaysia saja, kalau di Mekah pun sama juga, Madinah pun sama juga, di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, jumlah yang sama juga. 8 rakaat orang akan keluar. Tetapi di Masjidil Haram, Masjid Nabawi tak nampak, sebab yang keluar masuk tu sama jumlahnya. Tetapi kita kat Malaysia ni, kalau 8 keluar, tak ada dah yang menggantikannya. Kalau kata tadi 10 saf, 8 keluar, tinggallah 2 saf, tidak ada penambahan. Kalau ada penambahan tu tak nampaklah yang keluar tu. Apapun macam Allah Subhanahu wa taala, itu yang berlaku. Dan arahan kita telah dapat daripada jawatan agama, mestilah surau ke masjid ke musalla ke diarah untuk buat sebanyak 20 rakaat. Wallahu a'lam. Seterusnya tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala, niat perlu dilaksanakan pada waktu malam. Puasa Ramadan ini wajib niatnya dilakukan pada waktu malam. Seperti hadis yang diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah SAW bersabda, la yasumu illa man ajma as-siyam qabla al-fajr. Tidak sah menyatakan puasa, tidak namanya puasa, kecuali orang itu berniat puasa itu sebelum fajar. Sebelum fajar kena niat. Dan niat ini boleh dilaksanakan, boleh diniat sekali saja,
harus menghormati Allah Subhanahu wa taala, dia niat sebulan. Nah, dia niat sebulan. Ataupun harus untuk dia niat setiap hari. Boleh pilih, tak ada masalah. Kita pilih kalau nak niat pada awal bulan tu, malam tu, malam awal 1 Ramadan itu boleh diniat selama sebulan. Ya Allah, aku nak puasa Ramadan sebulan dah. Okey. Ataupun kita puasa kita niat puasa itu pada setiap hari. Dua-dua boleh. Dan setiap pandangan itu ada hujjah, ada dalilnya yang disebut oleh para ulama, dalil masing-masing, kan. Jadi benda tu apapun disebut pandangan para ulama, dia kata as-sahihu anna niyatahu awal syahr kafiyah, yang sebenarnya cukup dengan niat sebulan itu pun dah mencukupi dah. Tapi kalau dia nak niat setiap hari pun tidak ada masalah. Wallahu a'lam. Jadi antara kita kata antara masalah-masalah yang biasa, koklah soalan tu dah terjawab, mungkin tak perlu ditanya dah. Bila kita nak bersahur, nak buka puasa, majoriti kita berdasarkan waktu imsak ataupun waktu azan yang ada pada masjid ataupun pada saluran radio, TV dan handphone. Adakah boleh kita menggunakan itu sebagai iktimad kita untuk kita mengambil masuknya waktu fajar dan juga masuknya waktu maghrib? Maka kata ulama, pandangan ulama dia kata harus, katakan, jika azan itu azan yang dipercayai. Maksudnya dalam Allah Subhanahu wa taala ketetapan masanya azan itu dikumandangkan. Kalaulah kita dengar di TV, pastikan TV itu melaungkan laungan azan yang ada di TV ataupun radio itu dalam Allah bertepatan dengan masa waktu solat fajar atau solat maghrib di kawasan tersebut. Nanti dengar azan maghrib daripada Sarawak, kan? Jadi awal sangat. Ataupun dengar azan daripada tempat-tempat lain, misalnya kata, jadi terlalu awal. Jadi kena hati-hatilah kalau mendengar azan tiba-tiba telah akan sebentar lagi akan berkumandang azan maghrib, kata. Kita pun bakat siap-siap, rupanya azan daripada tempat lain, katakan. Azan daripada Sabah, Sarawak ke ataupun Johor ke, yang mungkin masa azan itu lebih awal daripada kita ni, Kelang ni. Perlulah kita kata semua cakna tentang masuk waktu bila. Kelewatan yang ataupun risau takut tercepat dan terlambat. Kalau terlambat itu kita kata pun masalah juga, tercepat pun ada masalah juga. Masa berbuka dan masa sahur. Sebab itu kita kata di sini sebut para ulama, yajuzu idza kana hadhihi al-idha'ah mawthuqah wa qad afta bihadha. Maknanya di sini menurut Allah kalau ianya dipercayai. Azan di corong-corong radio ataupun di TV, hatta di masjid sekalipun dipercayai ataupun telah diyakini. Seterusnya Allah Subhanahu wa taala, antara masalah yang biasa dibangkitkan dalam dalam bulan puasa ini, orang-orang yang dibenarkan untuk berbuka puasa.
Siapakah orang-orang yang dibenarkan untuk berbuka puasa? Yang pertama, nama Allah, orang yang sakit. Sakit ni batuk pun sakit juga. Nama tak puasa sakit. Sakit apa? Batuk. Bolehkah dia berbuka puasa dengan sebab batuk? Maksud sakit dalam Al-Quran, Allah sebut dalam Al-Quran, faman syahida minkum asy-syahra falyasum man kana maridan aw ala safarin fa'iddatu min ayyamin ukhra. Siapa yang hadirkan diri pada bulan Ramadan itu, maknanya siapa yang ada pada bulan Ramadan, hendaklah dia puasa. Falyasum. Tapi siapa yang sakit, siapa yang musafir, maka hendaklah boleh dia tak puasa dan dia kena gantikan pada waktu yang lain. Tapi sakit yang dimaksudkan dalam ayat ini, dalam ayat Quran ini, surah Al-Baqarah ini, ialah merujuk kepada sakit yang boleh menyebabkan orang yang berpuasa itu mudarat. Sakit yang boleh menyebabkan orang berpuasa itu mudarat. Dia akan berdepan dengan kemudaratan jika dia berpuasa. Kalau batuk yang teruk, katakan, jika itu boleh mudaratkan dia, yes, tak ada masalah. Jadi yang mengukur dia, tuan-tuan mati Allah, orang tu sendirilah, bagaimana dia mampu tak mampu. Tak. Kalau dia sebenarnya mampu tapi dia buat macam tak mampu, itu tanggungjawab dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tanggungjawab dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, musafir. Sama juga musafir. Tak kiralah musafir yang sekarang ni musafir, kita pergi naik flight sekejap daripada KL pergi Kota Baru, KL pergi Perlis, KL pergi Kedah ke, macam Allah. Semuanya musafir. Kadang-kadang bila kalau naik flight sekejap je masanya, tetapi tetap dipanggil musafir. Kerana jarak yang diambil kira ialah jarak perjalanan jauh ke tempat itu, bukan masa yang diambil kira, tapi jarak. Kalau masa diambil kira, jenuh jugalah, kata-kata jenuh juga. Masa itu sebab bergantung kepada kenderaan yang dinaiki. Kalau dia naiki kereta, lain masanya. Naiki kapal terbang, lain, tempoh masanya tidak sama. Baik. Yang ketiga, nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang haid dan yang nifas, mereka ini tidak boleh berpuasa, bahkan haram mereka berpuasa, kerana mereka terhalang. Sebab sabda Rasulullah SAW, kana ihdana tahid ala ahdi Rasulullah SAW, fa nu'maru bi qada'i as-sawm wa la nu'maru bi qada'i as-salah. Kami, salah seorang daripada kami telah datang haid pada zaman Nabi SAW, maka kami diperintahkan untuk mengqada'kan puasa dan tidak diperintahkan mengqada'kan salat. Yang keempat, yang boleh, yang tidak harus untuk berbuka puasa ialah yang hamil. Orang perempuan yang hamil, orang perempuan yang menyusu. Walaupun di sana ada khilaf, tapi kita kata harus untuk dia berbuka puasa bagi orang yang hamil dan menyusukan. Disebut dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan juga Tirmizi, inna Allaha wada'a 'anil musafir nisf as-salah was-sawm wa 'anil hubla wal murdi'. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala, kita kata, meletakkan untuk orang musafir itu separuh salat. Orang musafir dia boleh qasar, zuhur, asar dengan isyak dia boleh qasar daripada 4 jadi 2. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga mengurangkan dan begitu juga puasa. Ada selain daripada salat, begitu juga
Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan bagi orang musafir itu tidak perlu puasa. Harus bagi mereka tidak berpuasa. Dan begitu juga ke atas orang yang mengandung, perempuan yang mengandung dan perempuan yang menyusukan. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Tirmizi dan Imam Abu Dawud juga Nasa'i rahimahullahu taala. Yang kelima, al-ajiz, orang yang tidak mampu berpuasa disebabkan dia dewasa, dah terlalu tua, ataupun berdepan dengan penyakit yang tidak ada harapan untuk sembuh. Orang terlalu tua yang telah nyanyuk misalnya kata, mereka ini tidak perlu berpuasa. Hanya cukup dengan yang golongan yang ketiga, yang tua, yang kita kata yang dah sampai peringkat nyanyuk dah, ataupun yang menghidapi penyakit yang tidak ada harapan untuk sembuh, yang terlantar di hospital, maka mereka ni tidak perlu berpuasa. Bahkan kata ulama, mereka ni tak perlu pun mengqadakkan puasanya pada masa akan datang, sebab ketika itu mereka itu tidak lagi dah diwajibkan berdasarkan hadis Nabi, berdasarkan ayat Al-Quran, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ayat ini tidak dimansuhkan dan ianya merujuk kepada orang tua dan perempuan yang tua yang tidak mampu untuk berpuasa dah. Maka mereka ini hanya perlu memberi makan sahaja kepada orang fakir miskin, satu hari satu kali makan. Dia kena bayar fidyah. Fidyahnya ialah, kata Ibn Abbas, kata Ibn Abbas, an yut'ima makana kulli yaumin miskinan. Dia kena bagi makan setiap satu hari dia tak puasa itu seorang fakir miskin. Anggaran macam mana Ustaz? Kalau Syekh kami dulu masa kami belajar, it'am, memberi makan, normal kita makan ni satu hari berapa ringgit katakan, ataupun sekali makan berapa ringgit kata. Kalau kita makan pastinya ada nasi, ada lauk, ada air. Anggarannya lebih kurang dalam 10 ringgit. Kecuali kalau menu rahmah lah. Menu rahmah wallahu a'lam lah. Ya, tapi normal kita ambil nama Allah Subhanahu wa taala, normal punya harga katakan kalau 10 ke 15 ringgit untuk satu hari memberi makan kepada, ataupun untuk dikata untuk ambil memberi makan sehari. Kalau diambil kira sehari, maknanya adalah makan pagi, tengah hari dan malam, normal lah. So di situ nanti Allah Subhanahu wa taala kena kiraan ni lah, sebab kata Ibn Abbas tadi, an yut'ima makana kulli yaumin miskinan, setiap hari katakan makanan setiap hari pada seorang miskin. Mana satu hari untuk seorang fakir miskin kita kena bagi makan. Wallahu a'lam. Kemudian mati Allah, caranya kita ada sama ada membayar fidyah tadi. Hendaklah dia buat makanan, panggil orang miskin tu datang, ataupun mati Allah Subhanahu wa taala dia buat makanan lalu dihantar ke rumah orang miskin. Harus begitu. Ataupun mati Allah, kita kata sekarang ni dengan cara orang bagi ni nilaian duit, nilaian duit dengan nilaian. So nilaian pun tidak ada masalah. Wallahu a'lam, ikut keperluan fakir miskin tadi. Jadi ini tuan-tuan Allah kita kata. Dan seterusnya tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala, ini yang terakhir sebelum kita buka soalan, berkaitan dengan sahur. Sahur tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala, bila sebut bersahur, ramai hari ini yang menyebut mereka bersahur itu awal. Saya sebut
Kalau berpuasa sahur ataupun sahur awal ni, contohnya dia bersahur pukul 2 pagi, itu tidak dipanggil sahur, itu dipanggil sahir. Sahirun, dipanggil sahirun maknanya orang yang berjaga malam. Dia bukan orang yang bersahur. Sahirun yang berjaga malam. Sahur dia ada masa dia, dia ada waktu dia. Dan seharusnya sahur itu kita disebut dalam hadis Nabi SAW, dilewatkan sahur itu. Dan Nabi bersahur lebih kurang dalam kadar Nabi berhenti sahur, Nabi berhenti daripada sahur itu lebih kadar di antara sahurnya Nabi dan salat itu lebih kurang dalam 50 bacaan, 50 ayat bacaan ayat Quran. Lepas tu datangnya kaedah waktu imsak. Tapi sebenarnya waktu imsak itu bukanlah waktu terus tak boleh makan, boleh lagi makan. Dia yang betul-betul tak boleh makan ialah apabila masuknya waktu solat subuh. Cuma digalakkan kita berhenti awal sebelum azan, lebih awal. Kerana sabda Rasulullah SAW dalam hadis dia, Iza adzana al-bilal fakulu washrabu. Bila Bilal melakukan azan, maka makan dan minumlah, hatta yu'adzina Abdullah ibn Ummi Maktum, sehingga dilakukan azan oleh Abdullah ibn Ummi Maktum. Dan Abdullah ibn Ummi Maktum wa kana lam yu'azzin, dia tidak melakukan azan kecuali bila orang menyatakan kepadanya telah masuk waktu subuh, telah masuk waktu subuh. Sebab Abdullah ibn Ummi Maktum dia buta, dia tak nampak, jadi dia tahu masuk waktu subuh tu orang bagi tahu kat dia telah masuk subuh, telah masuk subuh, dia azan. Jadi kita katakan berdasarkan hadis ini bahawa harus untuk seorang itu makan walaupun waktu itu waktu imsak yang kita masyhur dia ada, yang ada kat Malaysia ni, katakan. Wallahu a'lam. Begitu juga waktu berbuka puasa. Kadang-kadang ada setengah berbuka puasa itu dia melewatkan, sengaja melewatkan. Bahkan ada setengah pula mendakwa kita tak boleh makan nak makan lepas sembahyang maghrib pun boleh makan, ataupun lepas habis habis azan pun boleh makan. Ada setengah-setengah tempat, setengah-setengah orang dia makan selepas betul-betul habis azan. Dah habis azan tu baru dia makan. Silap, salah tu. Kita makan sahur, berbuka puasa betul-betul waktu masuk je waktu azan. Makna orang yang berpuasa itu sentiasa berada dalam kebaikan selagi mana dia menyegerakan berbuka puasa. Ma'ajjalul fitr, menyegerakan berbuka puasa. Maksud menyegerakan buka puasa itu bukanlah makan sebelum azan, tidak. Ya, katakan menyegerakan membaca Allah, kata ulama, apabila masuk je waktu azan yang berkumandang, masuk je waktu Allah sebut Allahu Akbar, terus makan. Tak payah tunggu, habis azan baru nak makan. Jadi tuan-tuan macam Allah itu sedikit mukaddimah berkaitan dengan berpuasa. Kalau ada nak tanya soalan silakan, kalau ada lah. Tak ada nak tanya silakan. Tak ada macam tak ada masalah ya. Sebab dalam katakan puasanya tak ada nak tanya. Okey, kalau tak ada saya teruskan macam Allah. Seterusnya macam Allah, masalah berkaitan dengan perkara-perkara yang membatalkan puasa, katakan. Perkara-perkara yang membatalkan puasa. Bila sebut perkara-perkara yang membatalkan puasa ini banyaklah, katakan, disebut dalam perbincangan dan khilafan yang berlaku dalam perbahasan bergantung pada mazhab. Contohnya macam antara perkara-perkara yang membatalkan puasa yang sepakat para ulama sebut,
ialah makan dan minum sengaja. Makan dan minum dengan sengaja tanpa lupa. Ijma'. Sebab tu dia kata ijma' ahli ilmuwan, para ulama mengatakan bahawa makan dan minum itu membatalkan puasa. Apa sahaja bentuk makan dan minum, maka ianya membatalkan puasa. Sebab tu kalau dikaji tu, dalam masalah fiqah dikaji, orang pakai yang apa tu, panggil yang untuk orang inhaler tu. Kalau tengok dekat dalam perbincangan di sisi ulama, adakah inhaler itu membatalkan puasa? Maka kajian yang dibuat ialah melihat kepada apakah unsur yang ada dekat dalam inhaler tu. Akhirnya berlaku khilaf di sisi ulama lah. Ada yang kata batal, ada yang kata tidak. Yang mengatakan batal, dia katakan kerana terdapatnya kandungan air dalam tu. Dalam inhaler itu terdapat kandungan air, yang mana air itu ia berkaitan langsung dengan minum. Dia masuk dalam mulut. Maka sebab itu sebagian ulama meletakkannya inhaler itu batal puasa. Sebagian yang kata tidak. Itu sebab itu ada khilaf di sisi ulama. Jadi makan dan minum secara dasarnya ialah membatalkan puasa. Itu sepakat ulama sebut. Masuk kod mana sekalipun, tak semestinya masuk kod mulut ke, kod hidung ke. Kalau dia masuk kod urat sekali, kadang-kadang kita masuk air contohnya, ataupun masuk kod vitamin ke, ataupun masuk yang berunsurkan makanan, makanya tuan-tuan mati Allah tetap dikatakan batal puasanya. Ada. Yang kedua, tadilah saya kata yang mengambil tempat makanan dan minum, yang istilahnya kata ialah vitamin ke, penguat badan ke, ataupun kita kata dia panggil yang memasukkan bentuk-bentuk makanan tetapi melalui urat. Dia masuk melalui urat. Itu semuanya tadi macam Allah Subhanahu Wa Taala boleh menyebabkan batalnya puasa. Yang ketiga, melakukan persetubuhan pada siang Ramadan. Melakukan persetubuhan pada siang Ramadan, yang ini mengundang kafarah. Siapa yang melakukan hubungan suami isteri pada siang Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa, fidyahnya dia berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Puasa 2 bulan berturut-turut, tuan-tuan. Bukan sekejap, 2 bulan berturut-turut. Faman lam yastati' fa it'amu 60 miskina. Tak mampu baru beri yang kedua, puasa memberi makan kepada 60 orang fakir miskin. Itu dia punya apa? Yang pertama sekali membebaskan hamba. Tak mampu bebaskan hamba, dia kena puasa 2 bulan berturut-turut. Tak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka dia kena bagi makan fakir miskin 60 orang. Siapa yang kena bayar ni, denda ni? Suami ke isteri? Suami. Suami yang kena bayar, isteri tak kena bayar. Isteri selamat, dia cuma batal puasa saja. Tak, cuma bayar kafarah ini ialah suaminya. Wallahu a'lam. Okey, yang berikutnya nama Allah Subhanahu Wa Taala ialah haid dan nifas. Untuk orang perempuan tu makruf, haid dan nifas, dan kemudiannya mengeluarkan air mani dengan sengaja pada siang hari, juga termasuk dalam perkara yang membatalkan puasa.
Termasuk jika kalau orang tanya, Ustaz, kalau bermimpi lain, bermimpi tidak membatalkan puasa. Kalau dia bermimpi bangun-bangun sedar-sedar terdapat air mani pada bajunya, pada pakaiannya, maka tidaklah dianggap sebagai membatal puasa. Tidak, itu bermimpi tidak. Yang dikatakan membatal jika dia mengeluarkannya dengan sendiri, dengan usaha sendiri. Wallahu a'lam. Kemudian ya tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara-perkara ini yang batalkan puasa ini ada syarat. Dia tidak boleh kita katakan buatnya terus batal puasa, tidak. Dia ada syarat. Syaratnya orang itu hendaklah mengetahui hukum. Yang melakukan dia kena tahu hukum. Kalau dia jahil, baru masuk Islam ke contohnya, dia tak tahu, maka dimaafkan, dia boleh terus continue puasa. Ataupun mati Allah, dia adalah orang yang makna ayyakuna mukhtaran, bukan dipaksa. Bukan dipaksa makan, bukan dipaksa suruh buat ni, tak. Dia mesti dengan pilihan sendiri. Tapi janganlah, Ustaz, kawan saya paksa Ustaz nak makan. Kawan saya paksa tak jadi. Itu belum masuk lagi termasuk paksaan. Paksaan ni tuan-tuan macam Allah illa muttar, maknanya orang yang dipaksa ni ialah mukrah, dia panggil. Paksaan ni diukur. Kalau setakat kau tak makan, aku tak nak kawan, tu tak jadi. Tak. Kau tak makan, aku tak nak bawa balik, tak nak tumpangkan kau, tu tak jadi. Tapi kalau tak makan, pistol dekat kepala, tak. Kalau tak makan, pistol di kepala, mudarat kan. Dia sampai kat situ, barulah dia makan. Macam berlaku dekat setengah-setengah negara, misal kata di China ke atau sewaktu dengannya, dengar-dengar dikatakan mereka ada orang-orang Islam yang dipaksa untuk makan ketika berpuasa pada bulan Ramadan. Wallahu a'lam. Jadi itu maknanya jika dipaksa untuk makan macam Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya orang itu masih lagi boleh meneruskan puasa. Dan yang ketiganya ayyakuna dzakiran li saumihi, tentulah yang ketiga orang itu tidak lupa yang dia berpuasa pada hari tersebut. Alasan lupa, ditangkap makan dekat dalam pondok yang tertutup. Kenapa duduk dalam makan? Apa ni, tangkap. Dia alasannya saya lupa. Lupa apanya, dah duduk dalam tu, dalam tempat yang tertutup. Lainlah kalau dia pergi kedai masa apa ni, waktu sekarang ni, biasanya awal-awal Ramadan, hari Ramadan yang pertama, dia biasa bangun pagi, siap pergi kerja, pergi kerja, dia biasanya beli kopi dulu dekat Starbucks ke mana ke. Lupa, dah minum secawan baru teringat, maka dimaafkan. Dimaafkan kerana telah menjadi kebiasaan pada dia buat begitu, menyebabkan dia terlupa. Jadi bila orang terlupa ni boleh diingatkan, tapi nak diingatkan tu janganlah dia sedang minum, sedang makan. Maksud sedang makan tu maknanya kalau sedang minum tu janganlah ketika dia minum tonggak air tu kita tu, oi tak puasa. Kawan tu kan tersedak, lain cerita kan jadi. Ataupun tengah makan, misal kata dia tengah dah masuk mulut, dah nasi dah masuk mulut dah, tengah ngunyah, kita cakap tu, oi tak puasa. Kawan tu silap yang bulan sembur semua. Kalau sebaiknya kita katakan teguran itu dibuat selepas dia, maknanya time dia tak minum. Air itu belum lagi dimasukkan. Kita kata itu, kita katakan tak puasa ke, katakan, baru kita tegur dia baik-baik. Tegur. Wallahu a'lam.
Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, adapun cerita-cerita lama yang disebut macam masih lagi duk berkeliaran ataupun masih lagi duk tersebar masyarakat dalam masyarakat, yang dipanggil nama Allah korek hidung batal dan sebagainya, yang katakan perkara-perkara itu tidaklah membatalkan puasa jika setakat korek hidung. Bahkan kita disunatkan juga untuk memasukkan air ke hidung, tapi tidak berlebihan. Ketika wudu ataupun kita disunatkan berkumur, ketika berwudu. Anak-anak kalau di sekolah ataupun ada setengah dia berkumur tu dengan air, dia ambil kesempatan untuk minum sekali. Pastinya macam Allah ada sebahagiannya melakukan begitu, berkumur yang keluarnya sikit, yang disedut kumurnya banyak. Jadi itu berlaku, kita kata perbuatan yang sengaja menyebabkan batal hari-hari bulan Ramadan. Air pahit pun sedap, air pahit pun sedap, Allah bagi setengah orang. Jadi tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala, wallahu a'lam. Masalah kita kata, ada orang tanya, Ustaz, kalau dia makan ubat, dia tak makan, dia bukan makan makanan, dia bukan makan minum, dia bukan minum, yang dia minum ataupun yang dia makan ialah ubat. Mazhab Syafi'i tak kira lah ubat ke tak ubat ke, as long as dia memasukkan sesuatu melalui rongga. Selain daripada nafas, selain daripada inilah oksigen dan inilah yang kata, memasukkan sesuatu. Contohnya dia makan ubat Panadol, tetap dikatakan batal. Tapi sebagian ulama yang lain mengatakan tidak, sebab dia bukannya makanan yang balik kepada yang disepakati tadi, kulu washrabu, makan dan minum. Sebab tu dia kata makan dan minum ialah asalnya ialah yang mengenyangkan, yang sifatnya mengenyangkan dan menghilangkan haus, iaitu air dengan makanan, dia kata kan. Jadi ubat-ubatan tidak termasuk dalam perkara tersebut. Itu pandangan lah. Tapi dalam mazhab Syafi'i dia lain. Dalam mazhab Syafi'i dia anggap sebagai batal. Kemudian macam Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan ini antara yang kita kena, selain daripada kita berpuasa, tuan-tuan, banyakkanlah amalan-amalan yang lain tambahan. Ialah solat tarawih tu, alhamdulillah kita solat tarawih. Selain daripada tarawih, bacaan Qurannya, kita kena perbanyakkan bacaan Quran pada bulan Ramadan khususnya. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan antara amalan yang kita boleh buat ialah memperbanyakkan sedekah pada bulan Ramadan. Kerana Rasulullah SAW, Nabi SAW seorang yang pemurah, wa ajwadun nas, maknanya dalam bulan Ramadan dia orang yang paling pemurah. So kita perlu harus mencontohi Nabi SAW, sifat pemurahnya Nabi SAW pada bulan Ramadan. Selain daripada itu ialah memberi makan kepada orang yang orang yang berpuasa. Memberi makan. Kita kat sini alhamdulillah, Bandar Puteri macam Allah, kita memang ada buat majlis berbuka puasa Ramadan. Alhamdulillah, kita punya kantin kita sentiasa penuh untuk berbuka puasa. Ada ramainya orang yang datang untuk berbuka puasa di surau. Dan itu menjadi satu kelebihan, mana kita ada peluang untuk menyumbang dan memberi makan kepada orang yang berbuka puasa. Kalau kita jelas pahalanya, kata Rasulullah SAW dalam hadis, man fattara sa'iman
siapa yang memberi makan kepada orang yang berpuasa itu, umpama dia dapat pahala sama seperti orang yang berpuasa. Maknanya dia dah pahala berpuasa dah ada dah. Kemudian dia dapat lagi pahala yang sama. Itu untungnya orang yang memberi makan kepada orang yang berpuasa. Setengah tempat, masya-Allah, katakan dia penyediaan untuk berbuka puasa sahaja sebulan Ramadan mencecah hampir 300,000. Banyak. Saya tengok dikhabarkan dekat Shah Alam, contohnya di kawasan-kawasan Shah Alam sana, kawasan-kawasan yang ramai orang, ramai pekerja, ramai pelajar dan sebagainya. Masjid-masjid yang berhampiran, surau-surau yang berhampiran menyediakan makanan untuk berbuka puasa saja dalam tempoh sebulan mencecah hampir 300,000 tuan. Subhanallah. Manakala 300,000 tu satu hari bulan Ramadan untuk buka puasa saja tak kurang daripada 10,000. Mungkin lebih daripada itu. Jadi peluang untuk mereka. Sekarang ni kita banyak dah. Memang banyak kalau biasanya kalau kita kata beri makan orang buka puasa ni di universiti lah khususnya, nak katakan kalau di institusi pendidikan ada banyak peluang untuk bagi makan, katakan. Tapi kena pandailah, kadang terlalu banyak pula mereka nanti kita kata berlebih-lebih pula sehingga berlakunya pembaziran, katakan. Sebab itu kalau dapat mengikut saluran yang betul untuk kita sampaikan makanan tadi kepada pihak institusi pendidikan, katakan. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan mati Allah, itu sedikit perkongsian. Ada nak tanya lagi? Kalau ada soalan, tak ada. So kalau tak ada, tuan-tuan mati Allah, alhamdulillah cukup setakat ni tuan-tuan. InsyaAllah kalau ada yang ingin bertanya, boleh tuan-tuan mati Allah, boleh WhatsApp. InsyaAllah kalau setakat yang saya tahu saya boleh jawab, saya jawab. Kalau tak ada, tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa ta'ala, saya sebutkan wallahu a'lam bissawab. Jadi itu sahaja sempat yang kongsikan pada tuan-tuan pada pagi ini. Mari kita doa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ja'alna hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiba wa husna ibadatik. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik.